Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk. Boleh share kepada kawan-kawan, rakan-rakan yang lain, untuk sama-sama kita dapatkan info, untuk sama-sama kita dapatkan ilmu berkenaan dengan tadabbur surah. Jadi hari ini ialah hari slot yang pertama lah. Kita akan membicarakan tentang surah An-Nas. Jadi kita nak tahu apakah maksud surah An-Nas. Jadi bolehlah sama-sama kita share kepada kawan-kawan, share kepada keluarga-keluarga untuk sama-sama dapat maklumat, dapat ilmu berkenaan dengan surah An-Nas. Kita biasa baca tentang surah An-Nas, hari-hari kita baca, sebelum tidur kita baca 3 kul. Jadi hari ini apa kata kita upgrade pembacaan kita kepada pemahaman. Jadi bolehlah kepada yang menonton untuk share banyak-banyak kepada kawan-kawan lain, ahli keluarga lain, untuk kita sama-sama mendapat maklumat, untuk sama-sama kita mendapat ilmu berkenaan dengan surah An-Nas. Baik, sebelum tu kalau siapa yang menonton bolehlah komen di situ, suara saya adakah jelas ataupun tidak. Jika tidak jelas kita boleh perbaiki, ya. Dan kita buka majlis kita dahulu pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita telah baca Ummul Kitab. Moga-moga kita mendapat berkat di atas pembacaan Al-Fatihah sebelum kita memulakan majlis ilmu kita pada petang ini. Saya jemput rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk sama-sama share banyak-banyak kepada kawan-kawan lain, kepada ahli keluarga lain, kepada ibu dan ayah, adik-beradik. Moga-moga ramai yang mendapat manfaat pada petang ini, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang apa? Kita akan bercerita tentang surah An-Nas. Surah apa? Surah An-Nas. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan yang mungkin baru masuk, bolehlah komen di bawah suara saya jelas ataupun tidak. Moga-moga kita dapat perbaiki lagi, kita dapat tambah baik setiap hari untuk menuju ke arah sesuatu yang lebih baik lah. Baik. Jadi hari ini kita akan bacakan dan kita akan lihat surah An-Nas. Slot kita akan dilaksanakan setiap hari Isnin hingga Jumaat. Setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, insya-Allah. Selepas daripada kita solat fardu asar, teruslah kita buka live untuk kita dapatkan ilmu tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Jadi hari ini kita cerita tentang surah An-Nas. Surah An-Nas ialah surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Al-Quran ni ada 114 surah. Jadi surah yang terakhir ialah surah An-Nas. Jadi kita akan bacakan dahulu surah An-Nas, baru kita masuk kepada topik perbincangan kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik, kita bacakan terjemahannya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabb manusia, iaitu pemelihara manusia. Kemudian Malikin nas, penguasa manusia. Yang ketiga, Ilahin nas, Tuhan yang merupakan satu-satu Tuhan bagi manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan yang al-khannas, maksudnya tenggelam timbul. Baik. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Baik, surah ni cerita tentang apa? Surah ini menariknya disebutkan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi memberitahu kepada kita, dan antara amalan Nabi sebelum daripada tidur. Sebelum Nabi tidur, Nabi akan baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ada juga Nabi membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Jadi menariklah. Sebab apa? Sebab dia jadi satu amalan Nabi. Jadi kita nak tahu ni surah ni cerita tentang apa, sehingga Nabi menjadikannya sebagai satu amalan. Apa yang ada pada surah ini? Surah ini juga digelar sebagai surah Al-Mu'awwizatain. Surah apa? Surah Al-Mu'awwizatain. Dua surah pelindung. Dua surah pelindung. Kenapa dua? Satu lagi surah apa? Satu lagi surah Al-Falaq. Jadi dua surah ini iaitu surah An-Nas, surah yang terakhir, dan juga surah Al-Falaq, surah yang kedua terakhir. Dua surah ini ibaratnya kembar. Kembar mereka dua ni. Sebab apa? Sebab mereka ni turun untuk menjadi satu pelindung buat manusia. Jadi kita ni dalam kehidupan kita perlukan perlindungan. Kadang-kadang kita rasa macam tak selamat, kita rasa tak tenteram, hidup kita rasa tak tenang. Jadi kita perlukan perlindungan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dua surah yang menjadi perlindungan kepada kita. Waalaikumsalam Puan Siti Rokayah. Apa khabar Puan? Baik. Jadi dua surah ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, dia jadi surah pelindung buat manusia. Jadi fokus pada hari ini kita akan cerita tentang surah An-Nas, iaitu surah An-Nas ni ada perlindungan dia, surah Al-Falaq pun ada perlindungannya. Surah Al-Falaq fokus kepada perlindungan daripada luar. Maknanya ada serangan-serangan yang datang kepada kita, serangan daripada luar datang kepada kita. Inilah fungsi surah Al-Falaq, untuk melindungi diri kita daripada serangan-serangan luar. Nanti kita cerita pada episod akan datang pada Isnin ini tentang surah Al-Falaq. Tetapi surah An-Nas bercerita tentang serangan yang ada pada dalam diri kita. Jadi manusia ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita daripada serangan luar dan juga serangan dalam. Dan pada Allah Subhanahu wa taala sahajalah kita minta perlindungan. Jadi bagaimana kita sekarang ni kita nak faham surah An-Nas? Pemahaman mudahnya ialah surah An-Nas ialah surah untuk kita melindungi diri kita dari dalam. Surah Al-Falaq kita melindungi diri kita daripada kejahatan-kejahatan yang luar. Maksud kejahatan-kejahatan luar ni mai kepada kita lindungi diri kita pada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan luar. Ini surah Al-Falaq. Surah An-Nas fokus daripada dalam. Baik. Kita cuba tengok satu persatu ayat di dalam surah An-Nas. Baik. Surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai
katakanlah aku berlindung dengan pemelihara manusia, dengan pemelihara manusia. Kemudian apa? Malikin nas, ilahin nas, penguasa manusia, Tuhan bagi manusia. Jadi kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung, wahai Allah, aku berlindung padamu yang mana engkau ni ialah Rabb, iaitu engkau lah pemelihara aku. Maksudnya engkau jadikan aku dan kau pelihara aku daripada aku kecil sampai besar. Kau berikan aku makan, kau berikan aku minum, kau berikan aku keluarga. Inilah satu nikmat yang Allah beri kepada kita, iaitu kita panggil sebagai Rabbun Nas, Rabbin Nas, yang kita begitu. Yang kedua, kita katakan kepada Allah, aku berlindung kepadamu yang mana engkau jadi penguasa manusia. Allah ni bukan sekadar dia pemelihara manusia. Allah ciptakan kita bukan sekadar Allah jaga kita, Allah pelihara kita, tetapi Allah juga menguasai diri kita. Allah ini sebagai Malik, Allah ini sebagai Raja. Jadi Malikin Nas, Allah sebagai Raja. Yang ketiga, Allah bukan sekadar memelihara kita, Allah bukan sekadar raja kita, tetapi Allah ialah Ilahin Nas. Allah ialah Tuhan, satu-satu Tuhan yang layak disembah oleh seluruh manusia. Jadi di awal ayat ini, 3 ayat awal, kita mengiktiraf, kita mengiktiraf bahawasanya aku berlindung hanya pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sahajalah yang boleh melindungi kita. Kerana siapa? Kerana apa? Kerana Allah lah yang memelihara kita, Allah lah yang menjadi raja kita, dan Allah lah satu-satu Tuhan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin sekarang ni tengah mendengar, boleh sama-sama tengok surah yang terakhir dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nas, surah yang terakhir dan surah dalam Al-Quran. Sebab kita tengah menceritakan tentang surah An-Nas, baru sampai ayat ketiga ni. Jadi selepas ayat ketiga, kita dah seru Allah Subhanahu wa taala untuk 3 ayat, kemudian kita nak mohon apa? Kita mohon perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari apa? Dari min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan bisikan-bisikan yang tenggelam timbul. Jadi diri kita ni, dalam satu hadis Nabi SAW memberitahu kepada kita yang kita ni dilahirkan, ada syaitan bersama kita dilahirkan juga, iaitu kita panggil sebagai qarin. Jadi dalam diri kita ni akan ada syaitan yang akan menolak kita, akan cuba membisikkan kepada kita yang tenggelam timbul. Maksud tenggelam timbul ni apa? Ketika mana kita sentiasa dalam zikir, kita sentiasa mengingati Allah, maka dia punya syaitan tu dia akan tenggelam. Dia susah sikit nak bisik waktu kita tengah ingat Allah ni, tapi dia waktu timbul, dia waktu mana kita lalai. Manusia ni kadang-kadang kita terlalai, kadang-kadang kita tersilap, kadang-kadang kita terlupa. Maka ketika itulah syaitan dia melancarkan serangan kepada kita. Jadi surah ini mengajarkan kepada kita untuk menyedari siapakah musuh utama kita, untuk pastikan kita sentiasa jaga diri kita ada perlindungan dalam luar. Kita biasa kata cantik dalam luar, kita perlu ada juga perlindungan dalam luar. Perlindungan dalam luar ni maksudnya apa? Kita ada perlindungan, kekuatan untuk pastikan di dalam diri kita, hati kita ada kekuatan, dan luar pun dapat dijaga, dan satu-satu penjaga yang boleh jaga kita dengan sebaik-baiknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Yang membisikkan di dalam dada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawasanya kejahatan yang membisik ini ialah dia bisik dalam dada kita ni. Dalam dada kita ni sesuatu yang, perasan tak pernah dengar satu hadis yang mengatakan bahawa ada sesuatu daging yang berada di dalam hati, di dalam diri kita ini. Kalaulah baik hati ini, kalaulah baik daging ini, maka baiklah seluruh tubuh badan. Kalaulah rosak daging ini, maka rosaklah seluruh badan. Itulah kita panggil sebagai hati. Jadi di dalam dada kita ini ada hati. Maka syaitan dia akan menyerang kita dekat dada kita ni, untuk pastikan hati kita rosak.
Dan bila hati kita rosak, luar kita pun boleh rosak. Sebab kalau kita lihat orang yang hatinya baik, maka lidahnya jadi baik. Orang yang hatinya baik, perbuatannya jadi baik. Orang yang hatinya baik, pemikiran dia pun jadi baik. Dia akan sentiasa fikir positif, dia akan husnuzan, dia tidak akan sangka buruk mudah-mudah begitu, tapi dia banyak sangka baik. Kerana apa? Hatinya dalam keadaan baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita untuk kita berlindung kepada Allah daripada bisikan-bisikan yang boleh masuk di dalam dada kita ini. Kerana bisikan yang boleh masuk ke dalam dada kita ini ialah satu bisikan yang sangat bahaya. Kenapa? Kerana bila bisikan ni masuk, kita mudah untuk melempiaskan kemarahan. Sebagai contoh, kita bagi contoh lah supaya mudah. Kadang-kadang kita tak sangka, oh ini sebenarnya daripada syaitan, bukan daripada diri kita sendiri. Contohnya kita tengah bawa kereta, waktu tu hujan lebat, tengah bawa kereta, dekat tepi tu ada air macam banjir sikit, dan dekat tepi tu ada orang tengah berjalan. Maka waktu kita bawa kereta, kita rasa macam aku nak bawa laju-laju untuk pastikan aku langgar lecak tu, nanti dia terpecik kena kat orang tu. Maka kat situ kita sebenarnya kita kena sedar, oh sebenarnya ni sebenarnya bisikan ni datang daripada syaitan ni. Bisikan datang daripada syaitan sangat-sangat licik. Dia datang daripada macam-macam rupa, macam-macam tindakan yang kita rasa baik dan juga yang kita rasa buruk. Ada ulama menulis satu kitab namanya Talbis Iblis. Dia memberitahu kepada kita gangguan syaitan dia bukan sekadar pada benda-benda buruk. Bukan sekadar benda-benda buruk. Kadang-kadang dia ajak kita kepada kebaikan, tapi rupanya kebaikan itu nak bagi kita jatuh. Apa contohnya? Contohnya dia kata, kamu bacalah Quran. Oh, bagus juga baca Quran ni. Tapi dia enjek kepada kita, dia cocok kepada kita untuk baca Quran supaya kita tunjuk kepada orang lain bahawa akulah orang yang baik, akulah orang yang pandai baca Quran, akulah orang yang dapat menghafal Quran. Maka ini adalah antara contoh syaitan mencocok diri kita, membisikkan kita untuk memastikan kita sentiasa berbuat kejahatan daripada macam-macam sumber. Kadang-kadang kita tengok, benda ni baik je, tak ada masalah. Rupanya syaitan tak pernah putus asa untuk pastikan kita sentiasa tergelincir. Jadi surah ini mengingatkan kita bahawasanya, ya Allah, aku berlindung padamu yang engkaulah raja manusia, engkaulah pemelihara manusia, engkaulah Tuhan satu-satunya Tuhan manusia. Kau lindungilah aku daripada bisikan-bisikan ini. Gitu. Sebab kadang-kadang kita ni kita macam suka takut-takut kepada syaitan. Kita bukan syaitan, kita suka takut-takut kepada hantu raya, hantu jembalang, hantu macam-macam hantu lah, pocong dan sebagainya, sampai menyebabkan kita takut hantu sungguh-sungguh, tapi kita terlupa dan kita selalu juga buat dosa. Kenapa? Sebab kita tersilap pandang, iaitu sepatutnya kita sebenarnya kena sedar musuh utama kita bukan hantu sana tu, bukan hantu, tapi musuh kita ialah syaitan yang sentiasa menyerang diri kita dari dalam ini. Inilah musuh utama kita. Jadi kita kena sentiasa sedar dari manakah serangan itu datang. Moga-moga kita dapat memelihara diri kita, menjaga diri kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Dan sebagai penutup untuk surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan juga manusia. Maknanya syaitan ni maksudnya kejahatan ni, syaitan ni dia boleh datang daripada jin dan boleh datang daripada manusia. Itu pun pelik. Kalau daripada jin tu kita faham lah kan, tapi daripada manusia ni apa benda pula? Kejahatan boleh juga datang daripada bisikan-bisikan kawan-kawan kita, bisikan daripada rakan pejabat kita, bisikan daripada manusia-manusia di sekitar kita. Kerana apa? Kerana kejahatan ini boleh tumpang di macam-macam. Boleh tumpang kepada orang, boleh tumpang kepada jin dan sebagainya. Jadi moga-moga kita sentiasa sedar. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita bahawasanya kita minta perlindungan daripada syaitan, yang syaitan ni datang daripada kalangan minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan juga dalam kalangan manusia. Alhamdulillah. Jadi itu sahaja untuk
penerangan surah An-Nas, ringkas dan mudah. Moga-moga kita mendapat maklumat, mendapat ilmu baru pada hari ini. Dan bila kita baca surah An-Nas lepas ni, kita rasa macam lebih sampai ke dalam hati. Kenapa? Kerana kita rasa kita lebih faham, kita lebih tahu apa yang kita mohon, dan kita lebih sedar serangan tu datang dari mana, serangan tu datang dari mana. Selepas ini kalau let's say lah kita rasa kita nak marah, kita nak melampiaskan kemarahan, bukan tak boleh marah, kita boleh marah sebab ada masa kita kena marah orang. Tapi bila masa kita nak melampiaskan kemarahan, kita akan fikir dahulu, kita akan kawal dahulu kita punya cara kemarahan untuk pastikan bahawasanya marah yang aku tengah marah ni adakah kerana bisikan syaitan ataupun keperluan untuk aku marah. Kalau keperluan untuk aku marah, maka aku perlu marah dengan sekian-sekian cara. Tapi kalaulah ini bisikan syaitan yang menyuruh kita untuk marah, sila hati-hati, kerana apabila syaitan menolak kita untuk untuk melampiaskan kemarahan, dia akan pastikan lidah kita ini akan bercakap kotor, akan mencarut, akan memaki seseorang, kerana lidah ni nampak macam lembut tapi dia lebih tajam daripada pisau. Jadi itu sahaja untuk sesi surah An-Nas pada hari ini. Saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk share video pada hari ini, live pada hari ini, supaya lebih ramai dapat maklumat, kerana ini ialah slot yang pertama kita untuk slot TBS, BTS, bimbingan tadabbur surah. Ini ialah slot yang pertama. Dan selepas ini kita akan buat hari-hari. Hari apa? Isnin sampai Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari-hari kita akan buat hari-hari surah yang berbeza untuk kita dapat point sedikit demi sedikit. Moga-moga bila kita baca Quran, bila kita mendengar Al-Quran, kita lebih faham. Oh, ni sebenarnya ceritanya tentang ini. Dan aku dapat belajar bahawasanya manusia ini kena sedar yang dirinya sentiasa diserang daripada dalaman. Dan kita kena sentiasa sedar dan minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sahajalah yang boleh melindungi kita, manusia yang sangat-sangat lemah. Sebelum kita tutup majlis kita pada petang ini, bagi sesiapa yang ingin join kelas kami, kelas Al-Quran Muda, iaitu bertempat di Pusat Al-Quran Kota Kemuning, boleh datang ke tempat kami, mudah sahaja boleh datang ke tempat kami. Dan kalau nak daftar pengajian tahsin Al-Quran, ada di link yang di bawah, boleh tengok. Nak belajar tajwid, boleh tengok link di bawah. Ada juga pelajaran kalau anak-anak nak masuk tahfiz, macam ibu bapa rasa macam nak suruh anak-anak hafal juzuk amma. Juzuk amma ni surah apa? Daripada surah An-Naba sampai surah An-Nas, iaitu juzuk 30 lah. Nak mereka ni hafal, jadi tak tahu nak hantar ke mana. Kadang-kadang pusat tahfiz agak sukar sedikit, kerana apa? Kerana kita perlu letak kat situ, susah nak masuk sekolah ke apa kan. Jadi anak-anak boleh sekolah macam biasa, tapi dalam masa yang sama masuk sekejap tahfiz pada petang hari, kita panggil kelas transit lah. Dan selain itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin dapatkan buku ini, buku yang menarik juga, Al-Quran Resam Osmani bertajwid disertai makna. Saya baru baca buku ini dan saya dapati buku ini sangat-sangat bagus bagi sesiapa yang ingin dapatkan maklumat tentang tajwid secara detail. Kerana apa? Kalau kita lihat di sini, setiap satu ayat dia akan ada tanda di bawah ni. Tanda-tanda ini menunjukkan apakah hukum tajwid dia. Innallaha syadidul iqab. Okey, inna hukum tajwidnya apa? Allah hukum tajwid apa? Syadidu hukum tajwidnya apa? Menarik kan? Jadi untuk dapatkan, boleh datang ke tempat kami ataupun boleh kontak nombor di bawah yang kita ada letak di link di bawah untuk dapatkan buku Al-Quran Resam Osmani. Selain itu, yang ni tinggal, kalau tak silap saya, tinggal 10 saja stok. Tak banyak dah, stok tinggal 10 saja, boleh dapatkan segera. Dan yang terakhir, kita boleh dapatkan juga set nadi surah. Nadi surah ni menarik. Kerana apa? Dalam nadi surah ini, setiap satu ayat Al-Quran dalam satu muka surat telah dibuat satu modul. Modulnya apa? Kita panggil sebagai modul nadi surah. Contohnya begini, nampak? Cantik kan? Selepas satu muka dah dibaca,
Kemudian kita ada peta minda memberitahu kepada kita surah ini surah yang keberapa, surah ini turun di mana, Mekah ke Madinah. Kemudian ada juga ditulis nadi surah. Nadi surah ni macam sinopsis. Okey, jadi kita kadang-kadang susah nak faham semua ni. So kita kata macam dapat tahu sinopsis pun okey lah kan. Jadi ini antara usaha yang menarik dan yang baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan kalau nak dapatkan, boleh dapatkan satu modul ini berharga RM25 sahaja, RM25 sahaja. Tetapi kalau nak dapatkan satu set dapat 30 juzuk. Ada 30, harga asal 750, tapi kalau kita ambil terus 30 juzuk, harganya murah sahaja, menjadi 400.5. Murah saja kan? Murah sahaja. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Untuk dapatkan seperti yang saya sebut tadi, berkenaan dengan nadi surah, modul nadi surah, boleh tengok link di bawah, boleh dapatkan. Ataupun boleh kalau nak dapatkan Al-Quran Resam Osmani yang memberitahu kepada kita tajwid satu persatu, boleh juga tengok di link di bawah untuk dapatkan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, itu sahaja pada hari ini. Moga-moga kita mendapat keberkatan dan manfaat, insya-Allah. Boleh sebarkan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang lain untuk dapatkan ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Tadi yang seperti tadi, mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang dah follow daripada awal sampai habis. Boleh cerita kepada anak-anak, boleh bagi tahu kepada ramai orang lagi berkenaan dengan apa makna surah An-Nas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada yang baru masuk, kita baru saja habis bercerita tentang makna yang ada di dalam surah An-Nas. Jadi nanti kalau tuan-tuan mungkin yang baru masuk tak sempat nak tengok, boleh tengok boleh tengok ulangan ya, boleh tengok ulangan. Jadi seperti saya bagi tahu tadi, untuk sekadar peringatan bersama, pemberitahuan bersama, slot BTS, bimbingan tadabbur surah, akan dilaksanakan setiap hari Isnin hingga Jumaat. Kita akan laksanakan jam 5 petang. Jangan lupa ajak keluarga, ajak rakan-rakan, ajak kawan sepejabat dan sebagainya untuk tonton sama-sama dan dapatkan ilmu sama-sama. Moga-moga bacaan Al-Quran kita lebih ada makna, lebih menghayati bacaan Al-Quran kita. Walaupun kita baca surah An-Nas tapi kita boleh menangis. Walaupun kita baca surah Al-Falaq tapi kita boleh menangis. Kenapa? Sebab kita faham betul apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita. Jadi itu sahaja pada hari ini. Sama-sama kita baca doa habis bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terima kasih kerana join daripada awal sampai habis. Mungkin tuan-tuan puan-puan ada yang baru masuk, boleh tengok kembali siaran ulangan sebentar sahaja lagi, dan boleh sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Moga-moga lebih ramai dapat manfaat, lebih ramai dapat memahami makna Al-Quran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.